Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wasyukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah wa billahi wa sallallahu ala Muhammad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna allaha basirun bil ibad. Bismillahi ma sya Allah. La quwwata illa billahi ma sya Allah. Kullu ni'matin min Allahi ma sya Allah. Al khairu kulluhu biyadillahi ma sya Allah. La yasrifu su'a illallahi amma ba'd. Para jemaah yang saya kasihi dan saya hormati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya segala puji dan syukur kita ke hadratillahi Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan kali ini dapat kita bertemu dan berkumpul kembali di dalam majlis pengajian kita ini. Mudah-mudahan semuanya sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya mudah-mudahan semuanya diberikan kesihatan dan keafiatan yang sempurna olehnya, dan dengan itu kita dapat sama-sama mengambil manfaat daripada sedikit perkongsian yang bakal disampaikan, dan seterusnya dapat kita sama-sama amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tak berkesempatan hadir. Baik. Untuk meneruskan perkongsian kita ini, maka selanjutnya kita sambung kembali ya, tadabbur kita menerusi juzuk-juzuk yang tertentu. Sebelum daripada ini kita telah membahas beberapa tajuk berdasarkan kepada ayat-ayat yang terdapat di dalam juzuk yang pertama, begitu juzuk yang kedua, begitu seterusnya juzuk yang ketiga. Jadi di kesempatan kali ini saya nak kongsi dengan para jemaah sekalian satu tajuk yang mana tajuk ini berjudul gelombang, yang mana kajian kita menjurus kepada ayat yang ke-92 di dalam surah Ali Imran, dalam juzuk yang keempat, dan ini adalah ayat yang pertama untuk juzuk yang keempat. Jadi nantinya kita rujuk pada juzuk yang keempat, ayat yang pertama sekali, iaitu ayat yang ke-92 surah Ali Imran. Jadi sebagaimana kebiasaannya, kita lihat terlebih dahulu bunyi ayat 92 surah Ali Imran yang terdapat pada juzuk yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang maksudnya
kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum daripada kamu dermakan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa-apa sahaja yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita melihat kepada ayat 92 ini, maka boleh kita katakan ayat ini sangat terkenal lah. Ayat ini sangat terkenal, dan kalau kita pergi ke mana-mana ceramah pun, terutamanya bila ceramah itu membahaskan tentang bab sedekah, maka pasti penceramah-penceramah itu akan menyebut mengenai ayat ini. Jadi bila mana kita baca ayat bahagian pertama ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang maksudnya kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada darajat ataupun kedudukan kebajikan yang sempurna sebelum daripada kamu dermakan sebahagian harta yang kamu cintai. Jadi kita bahas dulu bahagian pertama ayat ni. Jadi di sini saya nak kongsikan satu perumpamaan supaya kita lebih faham dan nampak gambarannya. Tapi sebelum saya kongsikan perumpamaan ini, saya mintalah para jemaah agar kosongkan fikiran, dan saya nakkan para jemaah bayangkan. Jadi kalau dah clear, dah boleh bayangkan, jadi saya nak ceritakan macam ni untuk kita mudah faham. Jadi bayangkan sekarang ni, berdasarkan kepada ayat yang disebutkan tadi, iaitu ayat bahagian pertama, iaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian harta yang kamu cintai. Jadi saya nak bagi satu perumpamaan supaya kita jauh lebih faham dan nampak gambaran. Jadi bayangkan kita ni berada di atas kapal layar di atas lautan yang besar. Jadi letaklah lautan yang besar dalam dunia ni apa dia? Lautan Pasifik lah contohnya. Kita ada di atas kapal layar, yang mana kapal layar ni berlayar pula di atas lautan yang besar. Letaklah tadi lautan Pasifik, dan lagi dahsyat lautan itu pula bergelombang kuat, dengan ributnya, dengan kilat sabun menyabungnya. Nasib saja kita ni tak lalu pula di Bermuda Triangle ataupun segitiga Bermuda. Jadi kita pun punya belayar mengharungi ombak yang kuat itu, ribut yang menggila itu, tapi yang malangnya kita tak jumpa daratan. Kita tak jumpa daratan. Ini tak ada kena-mengena dengan lupa daratan, tapi memang betul-betul kita tak jumpa daratan. Kita belayar tadi, harap-harapnya sampailah ke daratan, setelah mana dipukul oleh ombak yang mengganas, kilat sabun menyambung, petir sambar menyambar, seboleh-bolehnya kita nak mencari satu kawasan ataupun satu tempat yang selamat, iaitu daratan. Yang menyedihkan tu kita tak jumpa daratan, meskipun kita ni tak lupa daratan. Memang kita tak jumpa pun. Jadi kita nak cari daratan untuk apa? Untuk kita dapatkan sumber makanan dan sumber air yang bersih. Sebab atas kapal tu air dan makanan sangat-sangat terhad. Kita bayangkan dah nak habis. So kita kena sampai ke daratan dengan selamat dalam tempoh masa yang tertentu, para jemaah yang dirahmati Allah, supaya kita ni boleh survive, boleh melangsungkan kehidupan kita. Kalau tak, maka kita akan mati kelaparan di atas kapal tersebut. Jadi sebelum saya lanjutkan perumpamaan ini,
sebelum kita sambung pelajaran kita ni, saya nak mencelah sedikit dahulu berkaitan dengan ayat di atas tadi. Ayat yang saya bacakan tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada satu perkara yang sangat menarik, sangat menakjubkan, yang saya rasa kita perlu tengok supaya kita akan rasa lebih seronok membaca ayat-ayat Allah SWT. Jadi perkara tersebut tak lain tak bukan adalah kalimah albir. Albir. Perhatikan dalam bahagian yang pertama ayat 92 surah Ali Imran juzuk yang keempat ni, di situ Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan lan tanalul bir. Jadi yang saya nak para jemaah perhatikan iaitu kalimah albir. Jadi kalimah albir ni kalau kita tengok pada terjemahan, dia merujuk kepada kebajikan, kebaikan lah. Jadi di sini kata ulama, Allah SWT boleh saja guna perkataan al-khair kat situ. Jadi al-khair juga dimaknakan dengan kebaikan. Atau apa-apa sajalah perkataan Arab lain yang membawa erti kebaikan ataupun yang membawa erti kebajikan. Jadi apa yang menarik dengan perkataan albir ini, kalau para jemaah perhatikan, albir ni adalah perkataan yang hampir-hampir sama bunyi dengan albar. Albir, kebajikan. Albar maknanya daratan. Jadi kita tadi, bila balik semula cerita tentang pelajaran kita tadi, kita belajar tadi tentunya nak menuju ke daratan. Jadi seolah-olahnya ayat ni nak beritahu pada kita, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada daratan. Kamu tidak akan sekali-kali sampai ke daratan. Jadi Allah SWT sengaja letak albir supaya kita ni boleh berimajinasi bagi memahami dengan mendalam ayat ni. Macam kita belajar tadilah. Macam kita belajar tadi, bayangkan kalau kita dah jumpa daratan, maka kita akan kata apa? Oh, lega, syukur gila lah. Sekarang, bahasa sekarang, syukur gila. Memang kita belajar ni bukan nak duduk di laut tu sampai ke sudah. Kita pastinya nak sampai ke daratan. Bila sampai ke daratan tu, kita rasa selamat. Kita rasa lega. Maknanya kita kata syukur, sungguh-sungguh syukur lah. Dah selamat kita. Selama ni kita dah dibantai dengan ombaknya, dengan kilat sabun menyabungnya, dengan makanan, begitu terhad dan sebagainya, sampai ke daratan, segala kesulitan dan kepayahan itu terbayar dengan yang kata tadi keselamatan. Boleh kita dapatkan makanan, minuman yang orang kata tadi mencukupi untuk kelangsungan hidup kita. Jadi setakat itu saya harapnya para jemaah faham dulu jalan ceritanya. Jadi kita sambung balik pada pelajaran kita tadi. Jadi bila kita tengah belajar dalam ombak yang dahsyat tadi, kita dah nampak daratan dah. Kita dah nampak daratan tu. Bayangkan jadi sebab tu tadi kita minta supaya kita clearkan akal fikiran kita, kita bayangkan, kita imajinasikan. Jadi kita nak sambung sekarang ni, bila tengah belajar tadi, dalam ombak yang begitu dahsyat, kita dah nampak daratan dah. Tapi kapal layar kita pula pada ketika itu overload, terlebih muatan. Jadi kapal kita ni dah nak tenggelam. Jadi kita kat situ rasa cemas lah, rasa nervous pun ada dan sebagainya. Jadi dalam hati kita tentu akan kata, masa ni pula lah kapal ni nak tenggelam pula. Dah nampak daratan ni, masa ni pula lah overloadnya macam-macam lah, susah lah begitu, bini dan sebagainya kan. Jadi pada ketika itu tentu ada suara-suara yang akan menyatakan orang kata persoalan kepada kapten kepada jurumudi kapal, apa yang kita nak buat ni, apa yang kita nak buat. Daratan dah nampak, cuma tak boleh pergi ke daratan tersebut sebab overload ni, terlebih muatan ni. Jadi apa yang kita nak buat ni kapten, apa yang kita nak buat ni, wahai ketua ke apa ke, terpulang lah, apa yang kita nak buat ni, kalau tidak nanti kita ni tak selamat. Jadi
Apa kata kapten, apa kata ketua kapal ni? Dia kata senang je. Kita buang apa-apa yang berlebihan dalam kapal kita ni ke lautan. Nak selesaikan masalah melebihi melebihi muatan ni senang je. Buang apa-apa yang tak perlu ni ke lautan, buang belaka. Jadi buang saja barang-barang yang menyebabkan kapal kita ni berat. Buang. Jangan simpan dalam ni. Bila simpan dalam ni, maka kita pakat kesudahnya tak sampailah ke daratan. Jadi buang. Hak mana tak penting kita buang belaka di lautan supaya kapal kita ni jadi ringan. Hak berat tadi jadi ringan dan kita boleh survive dan sampai ke daratan dengan selamat, dan tak tenggelam. Jadi kaitan dengan ayat ni, para jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tentunya nak beritahu pada kita, kamu ni sekali-kali tak akan sampai kepada daratan. Dalam kes ayat ni lah sebagai kebajikan yang sempurna. Maknanya kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu buang, yakni dermakan sebahagian harta yang kamu cintai. Itu maksud dia. Jadi kita banyak benda yang pada kita ni kadang-kadang benda tu tak begitu penting pada kita. Bahkan itu akan menyusahkan kita ni nak sampai kepada hala tuju kita, iaitu syurga tu. Jadi nak mencapai kepada syurga ni, maka kita kena buang benda-benda yang tak patut dalam diri kita ni, yang menyebabkan berat jalan kita nak ke syurga tersebut. Jadi jalan untuk nak meringankan kita ni ke syurga Allah SWT, satu caranya, kalau kata kita ni ada harta yang banyak, maka kita kena buang sebahagiannya untuk kita dermakan kepada orang-orang yang berhak lah. Jadi ayat ni sememangnya cantik. Kalau dipikir-pikirkan, kalau direnung-renungkan, maka cantik ayat ni. Cantik sangat. Demi kita nak selamat dalam perjalanan ini, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada masa kita kena korbankan sesuatu yang sangat kita cintai lah. Demi untuk mendapatkan albir tadi. Untuk nak mendapatkan yang namanya kebajikan yang Allah SWT sebutkan dan janjikan. Itu lebih kuranglah perkara yang boleh kita ambil faham daripada bahagian pertama ayat 92 surah Ali Imran juzuk yang keempat. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya, bahagian yang kedua lah. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa saja yang kamu dermakan, kata Allah SWT, apa-apa saja yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Jadi di sini Allah SWT nak jelaskan pada kita apa-apa saja yang kita belanjakan, apa-apa saja yang kita dermakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sememangnya dah tahu segala-galanya. Jadi di sini poinnya, kita tak perlu nak heboh-hebohkan kepada seluruh galaksi, seluruh angkasa raya ataupun bima sakti yang kita ni memang dah buat itu, ini dan sebagainya. Tak perlu kita nak havoc, kita nak beria-beria, sebut-sebut pada orang dan sebagainya. Sebab Allah dah sememang tahu. Jadi cukuplah Allah SWT saja yang mengetahui tentang hal keadaan derma kita, sedekah kita, infak kita dan sebagainya. Tak perlu kita nak war-warkan yang macam-macam, nak highlightkan dan sebagainya. Jadi itu dibuat adalah semata untuk nak menjauhkan kita daripada rasa bimbang kita, rasa khawatir kita, rasa takut kita kalau kita nanti jadi riak, jadi sombong, jadi takbur dan sebagainya. Baik. Jadi untuk pengajarannya di sini secara ringkasnya berdasarkan kepada ayat 92 surah Ali Imran tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi ada beberapa pengajaran lah yang boleh kita kongsikan sama-sama untuk kita cukupkan masa kita lah. Jadi kuliah kita, perkongsian kita ni tak lama, lebih kurang dalam
setengah jam gitu ataupun lebih sedikit lah. Jadi kita terus pergi kepada pengajaran. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat 92 surah Ali Imran juzuk yang keempat ni, para jemaah yang dirahmati Allah? Ada dua pengajaran. Saya ringkaskan kepada dua pengajaran saja. Baik, yang pertama sekali, dalam kita menyahut ayat Allah supaya sedekah apa yang kita cintai ni, ianya tak semestinya sedekah kepada masjid saja. Itu kita kena faham, ya. Jadi dalam kita nak menyahut ayat 92 yang Allah SWT bentangkan pada kita, supaya kita ni dapat kedudukan kebajikan yang sempurna dengan sedekahkan apa yang kita cintai, maka itu tak semestinya kita sedekahkan apa yang kita cintai ini kepada masjid saja. Tapi ya, kita boleh berkongsi kemewahan kita, harta kita ataupun benda yang kita cintai dengan saudara-saudara Muslim kita lah, ya. Termasuk yang ada di sekeliling kita yang sememangnya sangat memerlukan dan dalam kesusahan. Contohnya, kalau kita nak sedekahkan baju, ya, bukannya sedekahkan baju yang second hand ataupun baju bandel yang kata tadi RM10, ya, dapat 5 helai, tapi kita sedekahkan baju yang sama kita beli untuk diri kita sendiri. Ini demi untuk nak mencapai kebajikan yang sempurna lah. Bukan salah tadi kita nak sedekahkan baju second hand, kita nak sedekahkan baju bandel, hak RM10 dapat 5 helai tadi. Tapi kalau kata kita itu pun dapat pahala, ya, kita tak kata yang itu tak dapat pahala, itu dapat pahala. Tapi demi untuk nak mengejarkan kebajikan yang sempurna, pahala yang sempurna ni, maka seboleh-bolehnya kita sedekahkan baju yang sama kita beli untuk diri kita sendiri. Kalau kita beli baju contohlah, ya, baju Levi's. Contohnya baju Levi's lah hari ni mungkin, ya, orang yang ada trending sikit, orang yang ikut, ya, orang kata tadi peredaran fashion ni, katalah letak tadi kita beli baju selai baju Levi's harga RM100. Jadi kita kena, kalau kata kita nak dapatkan yang kebajikan yang sempurna tu, kita kena beli baju yang sama dengan harga yang sama untuk saudara-saudara kita yang memerlukan. Itu baru betul dapat yang kata tadi kebajikan yang sempurna. Adapun kalau tak begitu, kita tetap dapat kebajikan, ya, kerana kita memberi sesuatu yang sememangnya keperluan pada mereka. Cuma dalam hal sempurna tu belum sempurna lagi lah. Sebab tu Nabi pernah satu ketika, ya, dia dapat satu hadiah, ya, ridak daripada Yaman, ya, cantik buatannya, ya, baru pakai je, tiba-tiba ada satu orang sahabat, ya, tegur kata, cantik ya Rasulullah, apa ni ridak yang kau pakai ni, ya, kalaulah aku ada satu kan cantik. Rasulullah tanya dia, cantik ke ni, ya, sungguh ya Rasulullah cantik, ya, sungguhnya ini tentunya tenunan yang sememangnya bukan calang-calang orang buat dan sebagainya. Maka Rasulullah ni, ya, tak teragak-agak. Pada ketika itu Rasulullah ambil ridak yang ada dekat bahu dia ni, dia beri kepada sahabat tersebut, ya, beri pada sahabat tersebut. Jadi itu contoh yang Rasulullah SAW percontohkan pada kita. Kalau nak mendapat yang namanya kebajikan yang sempurna tadi, itulah contoh dia. Maknanya kita bagi apa yang sememangnya kita cintai. Kalau kata nak yang sempurna, kalau yang nak kurang sikit pada tu, maka kita bagilah yang tadi, ya, second hand, bundle dan sebagainya, ya. Namun begitu, kedua-duanya tu tetap ada kebajikan di sisi Allah SWT. Cuma bezanya nak sebut sini sempurna ataupun tidak saja. Ini baru namanya yang kita sedekahkan selai baju Levi's kepada saudara kita yang sememangnya kita pakai tadi tu. Kita pakai 100, saudara kita pun pakai 100. Itulah baru dinamakan sedekah sebahagian harta yang kita cintai. Tapi tak semestinya lah jenama Levi's tadi, ya. Bolehlah cari jenama-jenama lain pun, hak sememangnya mampu dengan kita. Jadi kita kena bagi lagi dan lagi, ya, dan lagi kemewahan yang kita cintai, bukan bagi yang apa orang kata yang memang kita dah tak pakai, ya. Kalau kata tak pakai tadi tu sememangnya cantik lagi, sememangnya kita memang tak pernah pakai lagi, kerana kita ni banyak sangat bajunya, seluar dan sebagainya, itu pun tak menjadi masalah, ya. Atau bukan juga kita bagi yang dah terpakai, bukan barang-barang yang kita dah
tak guna lagi dah, ya. Dia ada istilah dia panggil old new stock, ya, old new stock. Kadang-kadang barang tu barang lama, ya. Cuma memang kita semasa kita beli tu kita tak pernah pakai lagi, itu memang kadang-kadang kita kumpul dan sebagainya kan. Jadi hak tu pun boleh termasuk dalam barang-barang yang kita cintai, ya. Dia ada old new stock, ya, ataupun dipanggil NOS, ya. Bukan old new stock, NOS, NOS, new old stock. Benda tu barang lama tapi, ya, nampak baru disebabkan kerana kita tak pakai ataupun kita memang jenis collect saja kan. Jadi kita bagi hak tu, maka kata Allah SWT, baru kau dapat yang namanya kebajikan yang sempurna. Ibaratnya mudah sajalah, ya. Barang yang kalau seseorang bagi pada kita, kita terpaksa tutup mata untuk ambil barang itu, atau kita tak mahu ambil barang tu, maka itu tentunya barang hak sememangnya, ya, tak kenalah pada kita, ya. Barang dah terpakai, kita terpaksa tutup mata ambil, yang ni pun aku ada ni, ya. Maknanya kita pun yalah ambil je lah. Jadi itu tentunya barang-barang yang memang kita ni, ya, tak mahulah, ya. Jangan beri korang barang-barang yang semacam tu. Kadang-kadang kita nak derma contohnya kepada, ya, pelarian-pelarian dan sebagainya, ya. Jangan kadang-kadang orang ni bagi macam-macam, ya, dengan kain buruk, dengan apa semua, kerana nak clearkan rumah dia, habis semua dibagi, ya. Jadi itu semua tak patutlah. Jadi kalau nak bagi betul-betul, ya, barang yang sememangnya kita cintai, ya. Mudah-mudahan kita semua ni mendapat kebaikan yang sempurna tadi, ya. Baik. Macam-macam lah, ya. Barang yang sangat kita perlukan untuk diri kita sendiri, yang tu dipanggil barang yang kita cintai. Ni kalau kata kita boleh bagi pada orang dengan rela hati, demi untuk nak mendapat yang namanya kebajikan yang sempurna ni, maka itu cukup bagus lah, kita kongsikan apa yang kita perlukan itu dengan orang lain. Kalau kita pergi shopping beli baju, seluar atau sebagainya untuk diri kita sendiri, kita belikanlah benda yang sama untuk saudara mara kita yang memerlukan dan kata dalam kesusahan, ya. Ini ikut kemampuan kita, termasuk jugalah benda-benda lain, ya, bukan kata baju seluar saja. Jadi itulah yang dinamakan albir yang Allah SWT sebutkan pada ayat 92. Itu pengajaran yang pertama, makna dalam kita menyahut ayat Allah SWT ni, supaya sedekahkan apa yang kita cintai, maka tak semestinya kita nak sedekah pada masjid saja. Boleh saja sedekah pada siapa-siapa pun, ya. Dan untuk nak mendapatkan yang sempurna tadi, kita sedekahkan barang-barang ataupun keperluan-keperluan yang sememangnya jadi kecintaan kita, susah kita nak bagi, tapi bila kita dapat bagi, maka kita dah mendapat yang namanya kebaikan yang sempurna, ya. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan umumnya apa-apa yang kita nafkahkan kepada jalan Allah SWT ni, Allah SWT tahulah, ya. Dia yang layak nak beri markah dan sebagainya, ya. Yang pentingnya kita ikhlas. Baik, pengajaran yang terakhir para jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, pengajaran yang kedua, ayat 92 surah Ali Imran ini, ya, menyatakan pada kita dalam apa-apa kebaikan, ya, seperti derma, infak, wakaf dan sebagainya yang kita lakukan, sebaik-baiknya kita diam-diam saja, ya, diam-diam saja. Tak payahlah kita nak update status dalam Facebook lah, dalam Twitter lah, ya. Dah solat kat masjid pun siap letak lagi dalam status, ya, dan solat di masjid, ya, dan DONE, dan dah sembahyang di masjid. Kalau kata hak perempuan dah start mula pakai purdah ke pakai niqab, tulis kat status, hari ni hari first time saya pakai purdah tau, macam contoh gitulah. Ataupun orang tu hari ni dia solat jemaah kat masjid, ya, letak dalam Facebook dia, ambil gambar, hari ni saya solat, ya, berjemaah di masjid ni. Kalau dia sedekah kat masjid kat mana pun, ya, contohnya kalau dia sedekah hari tu RM50, ya, letak juga dalam status, hari ni alhamdulillah, ya, dapat sedekah RM50 di masjid, ya, di mana-manalah. Jadi
berdasarkan kepada ayat 92 ni, saya nak beritahu pada para jemaah sekalian, dalam apa-apa kebaikan yang kita buat ni, sebaik-baiknya kita tak payah nak war-warkan, tak payah nak update-update lah, tak payah nak, ya, orang kata tadi letak status, semua tu tak payah. Simpan benda tu untuk diri kita dan Allah SWT semata. Ya, orang lain ni biar tak tahu pun tak apa. Ya, orang lain tak perlu tahu pun. Ya, ini benda yang perlu kita perhatikan. Kalau yang derma secara terbuka, seperti Hamak kata, bagi replika cek bank sebesar alam ke, jadi moga-moga Allah SWT terima amalan mereka. Ya, moga amalan mereka ni ikhlas. Kita tak boleh nak kata dia tak ikhlas. Ya. Kita sangka baik saja. Tak payah kita nak sangka buruk ataupun ngompat sana sini. Itu benda yang tak elok. Mana tahu orang yang derma secara terbuka, ya, seperti bubuh replika cek sebesar alam tadi, dia lebih ikhlas daripada kita. Ya. Tiba-tiba kita pula pergi mengumpat, ya, ini nak nunjuk-nunjuk dan sebagainya. Ya. Dia yang ikhlas tadi tak ada nama nak nunjuk-nunjuk, semata untuk nak menyebar luaskan rahmat Allah SWT, nak mencerita-ceritakan nikmat yang Allah SWT beri pada dia tu, dia nak kongsi dengan orang. Ya, dia bagi cek tu pun tak ada langsung niat untuk kata riak, takabur dan sebagainya, memang beri ikhlas. Kita pula yang sangka buruk, kita mengumpat, maka kita yang dapat dosa. Dia dapat pahala, kita dapat dosa. Jadi padan muka kita. Jadi tak mahu gitulah. Ya. Jadi apa yang penting di sini para jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, kesimpulannya, kalau kata kita mampu untuk nak kalau kata kita nak sedekahkan sesuatu, maka eloklah dimulakan dengan sedekahkan sesuatu yang paling kita cintai, ya, demi untuk nak mencapai yang namanya kebajikan yang sempurna di sisi Allah. Pun begitu, nak sampai kepada tahap ni, maka kita kena mula-mula berjinak-jinak untuk beri, ya, memberi dan memberi seterusnya, ya, hari demi hari, ya, bulan demi bulan kita belajar dulu, berikan benda-benda yang, yalah, kita kata tidaklah seberapa, ya, belajar bagi. Tak kisahlah kata tadi second hand ke, bundle ke, apa segala, kita belajar dulu hak tu. Belajar daripada hak kecil. Lepas tu sampai tahap datanglah rasa minat kita, datanglah rasa bersalah kita kalau sekiranya kita tak mampu nak bersedekah hari tu, tak mampu nak derma hari tu. Maka setelah itu, kita berjinak-berjinak pula untuk kata tadi sedekahkan apa-apa yang kita cintai. Jadi nak sampai pada dapat tahap nak sedekahkan apa yang kita cintai ini, maka dia kena berjinak-jinak dulu dengan sedekah-sedekah biasa dulu. Dan dalam pada masa sama, jaga waktu kita sedekahkan, waktu kita dermakan apa-apa ni, maka seelok-eloknya janganlah kita war-warkan, diam-diamkan saja pun tak apa. Simpanlah rahsia sedekah kita, derma kita ni untuk diri kita dengan Allah SWT semata. Jadi orang lain sebenarnya tak perlu tahu pun, ya, apa yang kita sedekah dan sebagainya. Ini untuk nak menjagalah, ya, kelangsungan amal ibadah yang rupa sedekah tadi tu, supaya tak jatuh dalam hak namanya riak, ya, takbur dan sebagainya, ya. Begitulah yang boleh saya kongsikan sedikit pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itulah yang dapat saya kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan seterusnya para jemaah yang mendengar. Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan membaca, ya, tasbih kafarah suratul As, dan seterusnya. InsyaAllah kita bertemu di lain masa lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.